Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini kita akan menceritakan bagaimana sniper melakukan tembakan jarak jauh pada pertengahan tahun 2017. Mereka yang mengikuti berita ketenteraan mendapat satu berita yang sangat mengejutkan komuniti mereka. Seorang penembak jarak jauh dari tentera Kanada yang bertugas di Asia Tenggara telah berjaya membunuh sasarannya pada jarak lebih 3.5 km. Mangsanya adalah seorang ahli pasukan ISIS. Kejayaan tembakan itu memadamkan rekod yang dipegang sebelum itu oleh seorang tentera pasukan khas komando Australia di Afghanistan yang berjaya menembak mangsa pada jarak 2.15 meter. Tembakan oleh penembak jarak jauh yang tidak dinamakan itu melebihi adalah dalam jarak 3540 meter, lebih 650 meter daripada rekod lama. Dianggap mustahil untuk dilakukan oleh mereka yang mahir dalam bidang ini. Bagaimanapun, begitulah yang berlaku. Dua orang penembak jarak jauh yang identitinya dirahsiakan ditugaskan untuk menyertai Joint Task Force 2, sebuah unit di bawah unit elit tentera Kanada. Kejayaan mereka melakukan tembakan itu dari jarak 3,540 meter yang dilakukan dari lokasi bumbung sebuah bangunan tinggi, mengambil masa selama 10 saat keseluruhannya dari waktu picu ditarik sehinggalah peluru mengenai sasaran. Senjata yang mereka gunakan buatan MC9 TAC 50.50, sebuah senapang jarak jauh berkaliber berat. Untuk memahami kesukaran tembakan dari jarak sedemikian rupa, kita perlu memahami perkiraan di sebalik tembakan itu. Sebiji peluru daripada tembakan itu mampu terbang sejauh 8 km jaraknya. Namun, faktor luaran seperti graviti, kelajuan dan arah angin, ketinggian, tekanan udara, kelembapan, malahan kesan lengkungan Coriolis juga perlu diambil kira semasa peluru terbang di udara. Sebuah pasukan penembak perlu mengambil kira semua ini semasa melakukan tembakan. Faktor utama yang mempengaruhi setiap tembakan adalah tarikan graviti. Ini kerana peluru akan sentiasa kehilangan tenaga selepas dilepaskan dan mula dipengaruhi graviti yang menariknya. Semakin perlahan peluru, semakin kuat tarikan graviti akan menurunkannya ke bumi. Faktor ini dalam tentera dinamakan sebagai tahap kejatuhan peluru dan tetap menjadi faktor paling besar walaupun peluru sekuat mana pun digunakan. Dalam tembakan yang dilakukan, peluru akan terbang sepantas 940 kaki satu saat dan akan menjunam 2 inci setiap satu kaki pergerakan ke depan. Semakin jauh jarak terbang peluru, semakin besar jarak junamannya setiap kaki. Pada jarak yang sangat jauh, angin memainkan peranan yang sangat besar. Oleh kerana jarak sasaran layak dikatakan agak ekstrim, penembak perlu memalingkan sasaran mengikut arah angin bertiup. Ia bagi memastikan angin dapat menolak peluru mengikut perkiraan yang ada. Sebagai contoh, pada jarak 350 meter, sebutir peluru 50 kaliber akan ditolak sebanyak 2.5 inci daripada sasarannya sekiranya ada angin yang berkelajuan 8 km. Pada jarak 3,540 meter, penembaknya perlu berpaling lebih 366 inci mengikut arah angin daripada sasaran dalam memastikan peluru akhirnya sampai ke destinasi. Beberapa faktor lain mempengaruhi tembakan yang dilakukan. Tekanan udara khasnya apabila penembak berada di tempat tinggi. Suhu dan kelembapan merupakan antara faktor yang boleh diabaikan apabila sasarannya hanya berada pada jarak kurang 450 meter. Bagaimanapun, semua itu memainkan peranan yang besar apabila jarak tembakan perlu melangkau 3,500 meter. Dengan menggunakan peralatan seperti pengesan angin, pembaca barometer serta informasi tentang keadaan cuaca hari itu, penembak dan pembantunya ataupun spotter akan melakukan perkiraan bergantung kepada kondisi yang akan mereka hadapi. Selain itu, waktu operasi juga memerlukan perkiraan yang berbeza-beza. Operasi pada waktu pagi sudah pastilah berbeza berbanding operasi di waktu tengah hari. Siang juga sudah pastilah berbeza daripada malam. Kedudukan seorang penembak dan kawasan geografinya juga menentukan keberkesanan tembakan. Berikutan kewujudan kesan Coriolis yang melengkungkan peluru mengikut kedudukan hemisfera bumi. Sekiranya seseorang penembak berada di hemisfera utara, peluru beliau akan melengkung ke arah kanan dan sebaliknya. Seandainya dia ditempatkan di hemisfera selatan, peluru akan terbang dengan lengkungan ke kiri. Kualiti senapang yang digunakan juga memainkan peranan yang sangat besar. Dengan senapang MC9 TAC 50,
yang mereka gunakan merupakan antara senapang penembak jarak jauh terbaik yang ada ketika ini. Kelongsong peluru yang bagus tetap akan memesongkan peluru sebanyak 10 inci ke kanan pada jarak 915 meter. Faktor ini yang dinamakan sebagai luncuran pusingan atau spin drift memaksa semua penembak jarak jauh untuk memperbetulkan tembakan mereka. Seandainya mereka diperlukan untuk menembak lebih daripada 900 meter untuk 3,500 meter ke atas, banyak juga biasa yang perlu diperbetulkan. Dalam melakukan tembakan yang memecah rekod sasaran jarak jauh pernah dicatat sebelum ini, pasukan penembak Kanada itu perlu mengambil kira semua faktor yang kami senaraikan di atas. Sedikit kesilapan kecil akan menyebabkan peluru menyimpang dari sasaran, dan kejayaan melakukan tembakan dari jarak 3,540 meter yang belum pernah dilakukan sesiapa sebelum itu menjadi bukti kemahiran dua tentera itu bekerjasama. Dalam satu tembakan dari jarak 3,540 meter, tembakan perlu mengenai seorang lelaki dewasa yang secara purata mempunyai bukaan badan hanya 24 inci. Itu bukan satu saiz yang besar daripada jarak sejauh itu untuk memecahkan rekod lama dengan mencipta satu rekod baru yang jauh berbeza catatannya. Ia merupakan satu pencapaian yang hebat dan mungkin sukar untuk dipecahkan berdekad lamanya.